syukurlah sebab persyaratan ni dah okey lah. Lupa nak kamera, kau tak kenal. Alright. So hari ni salah satu topik yang sangat penting untuk awak fahami, iaitu user centered design. Kalau ingat masa minggu pertama kita jumpa tu, tak pastilah ingat ke tak, saya ada tunjuk satu gambar yang ada jalan orang buat tu, kan, ada buat jalan yang cantik, ada macam track yang cantik lah untuk orang jalan. Tiba-tiba ramai yang lalu ikut shortcut, kan, okey. Ramai yang lalu ikut jalan pintas, tak ikut pun jalan yang cantik tu, ikut jalan yang jalan yang buat sendiri, jalan pintas je. Okey. Satu dan saya ada share dengan awak awal-awal semester itu berkenaan dengan user experience. Maksudnya ada cerita dalam audio note saya tak salah lah. Okay. Kalau awak keluarkan apa-apa produk, sama produk baru, macam mana awak nak compete dengan produk sedia ada? Contohnya awak buat telefon, awak buat apps Food Panda awak sendiri contohnya, kan, okay. DPIT Panda, macam mana awak nak lawan dengan Food Panda dan sebagainya yang dah lama, yang dah gah dan sebagainya lah, okay. Dan saya ada maklum salah satu caranya adalah lawan melalui user experience. Bila pengalaman user tu dia rasa lagi seronok pakai awak punya, secara automatik dia boleh ubah, kan, walaupun dia lama pakai Food Panda, GrabFood dan sebagainya, tapi sebab apps awak bagi pengalaman yang mungkin lagi bagus untuk pengguna-pengguna yang ada sekarang, generasi awak dan sebagainya, dia boleh beralih arah lah. Jadi user centered design ni penting sebab awak akan develop suatu produk melalui kajian terhadap pengguna. Sebab tu dia panggil user centered design. Okay? Dia bukannya, kalau awak nak hasilkan produk, bukannya hasil daripada idea kumpulan awak sendiri, bukan hasil daripada arahan majikan awak ataupun arahan saya pensyarah ni, awak tahu grup 1 buat apps Food Panda, macam tu lah. Maksudnya awak kena buat kajian. Okay, macam mana awak nak buat, awak belajar dalam user centered design, dia ada interaction design life cycle. Nanti awak akan tengoklah nota awak tu. Okay. Cuma untuk setengah jam ni saya tak akan cerita semua sebab awak sendiri boleh baca, tapi saya akan pick beberapa poin yang penting dalam topik 6. Okay. Yang mana awak sangat penting untuk awak guna masa subjek ni untuk exam, untuk punya projek akhir, dan juga penting awak guna bila awak dah habis, bila awak nak bekerja nanti awak akan praktik benda sama lah. Okay. Ini penting lah masa di industri pun akan guna kaedah yang sama. Okay. Share. Okey ke semua? Ke nak berhenti sampai sini je? Okey. Kalau nak berhenti bagi tahulah, kan. Tahu tengok jumpa saya 15 minit rasa dah letih ke. Kalau okey bagi sikit reaction okey. Saya teruskan. Tadi dah macam beletih seorang lah 10 minit. Alright. Okey gitu. Saya bimbang takut saya shock sendiri je kan. Agak semua dah tidur ni, semua masih segar lah. Alright. So macam biasa attendance. Dah 2 minggu tak isi attendance, ramai lupa biasanya. Okey, apa ni? Final exam pun dah ada kat sini, tapi awak tak nampak lah soalan dia. Okay, saya hide lah. Awak nampak dia punya tu je. Mana? Okey, kalau awak tu, okey, macam biasa, isi attendance dekat grup saya je. Chapter 6 ada dekat 26 Disember hingga 1 Januari ni ada chapter 6 UCD, dan bawah ni adalah tugasan untuk DTMM 2. Jangan awak buat pula tugasan dia ni Okey, awak ada tugasan awak sendirilah, masing-masing syarah dia ada tugasan masing-masing. Okey, jadi awak boleh klik kat sini nanti tengok nota. Okey, nota dia ada dalam 14 muka surat je, pendek je. Apa yang penting, ni boleh bacalah. Okey. Apa yang penting, page 14 tu, jangan. Saya tak tengok nota ni. Okey, ni antara perkara penting. 4 basic activities in ID, interaction design. Bila awak belajar user-centered design, dia ada 4 proses. Kita tengok ni lah. Yang atas ni awak boleh baca lah apa dia punya. Ni adalah gambar ataupun cycle yang berlaku lah.
Okey. Bermula dengan establish requirement. Okay. Awak kena tahu keperluan pengguna. Jadi macam mana nak tahu keperluan pengguna? Chapter 7 nanti awak akan belajar setiap satu, ada 4 step ni, 4 fasa. Chapter 7 awak akan belajar setiap fasa ni secara detail. Chapter 6 kita hanya nak mengenalkan awak dengan fasa ni supaya awak familiar. Okey. Jadi dia punya details dalam chapter 7 lah nanti untuk semua fasa ni. Jadi saya cerita sikit supaya awak ada idea lah. Chapter 1 ni awak nak tahu user requirement. Maksudnya macam mana awak nak tahu masalah user. Okay. Bila awak nak buat satu apps atau sistem, awak kena study berkenaan masalah user. Awak kena jumpa user. Nanti chapter 7 awak akan diajar lah. Awak kena buat questionnaire. Ada pelbagai jenis questionnaire awak boleh guna. Awak jumpa, awak boleh buat observation. Contohnya awak nak buat apps dekat kanak-kanak autism. Awak nak suruh jawab questionnaire, dia tak pandai jawab kan, autism ataupun OKU. Jadi awak boleh pergi observe dia. Daripada observation ni observation apa maksud dia? Apa observation bahasa Melayu? Bukan pemantauan. Selidik. Selidik. Bukan selidik, observe. Observe ni macam kita tengok dia lah, observe. Kita tengok apa dia buat. Contohnya awak pergi dekat OKU, awak nak buat apps kat dia kan, awak pun duduklah dekat center OKU tu pukul 8 pagi sampai tengah hari. Awak pun catat apa dia buat kan. Awak study apa keperluan dia dan sebagainya. Ni kita, maksudnya first awak kena study user. Bukannya awak terus bagi idea. Tu yang antara kesilapan yang berlaku. Kadang-kadang company dia nak buat produk. Okay. Awak nak buat produk, awak bagi idea daripada kumpulan awak. Contohnya awak ada 5 orang kan dalam kumpulan sekarang ni. Okay, awak kata kita nak buat produk untuk subjek CI ni, apps untuk pelajar darjah 5 lah contohnya, sains darjah 5. Awak pun bagi idea. Amir kata okey kita buat macam ni sains ni. Aiman cakap macam ni, Adam bagi tahu contoh-contoh lah kan. Okey, sedangkan awak tak jumpa pun student darjah 5, awak tak jumpa pun stakeholder ataupun komuniti yang terlibat dengan darjah 5 tu. Sebenarnya awak jumpa cikgu dia, awak jumpa parent darjah 5, awak jumpa student sekolah, awak questionnaire, observe untuk tahu apa masalah dia. Okey, jadi kebanyakannya sekarang ni ada setengah company ataupun awak buat projek ni, masalah tu awak reka je kan. Amir kata masalah gini-gini, Adam cakap masalah student darjah 5 ni gini-gini, awak reka, awak tak tahu pun masalah pengguna yang sebenar. Tu yang last nanti produk tu kita kata produk shot sendirilah. Kalau masalah pun kita reka, kita ikut proses interaction design life cycle yang betul. Okey, dan soal biasalah kita akan tanya awak lah dalam exam term ke final, kita akan tanya ni life cycle ni biasanya. Okey, kemudian lepas awak tahu, awak dapat buat questionnaire, awak buat analisis, awak tahu apa masalah, contoh student autism tadi, awak tahu masalah apa yang dihadapi, lepas awak tanya cikgu dia, awak tanya parent dia, awak observe student tu sendiri, kelakuan dia. Mungkin awak tengok student ni macam student autism, dia susah nak tenangkan diri dia, contoh okey. Jadi awak pun pergi observe, tengok aktiviti dia, bila masa dia tenang, apa dia yang buat menyebabkan dia tenang. Okey, nanti untuk awak, objektif dia untuk awak buat satu apps untuk bila dia guna dia rasa boleh menenangkan diri dan sebagainya, contohlah. Okay. Jadi lepas awak tahu masalah, study masalah, atau mulalah design. Okey, design ni melibatkan interface. Awak akan design interface yang sesuai dengan user awak ni. Kalau awak buat apps untuk sekolah rendah, design tu sesuai untuk sekolah rendah lah, mungkin nampak lebih konsep kartun, warna yang apa ni, yang nampak keanak-anakan dan sebagainya. Kalau awak buat untuk pelajar universiti, kena ada sesuai dengan pelajar universiti dan sebagainya lah. Okay. Dan design ni pun dia ada. Biasanya dalam kelas ataupun online pun, saya akan minta awak buat 2-3 design. Nanti ada group akan pilihlah design mana yang terbaik. Nanti ni semua kita akan buat simulasi dalam kelas. Ada group yang akan jadi user, ada group yang akan jadi developer. Jadi awak akan, saya akan bagi tu untuk exercise lain kali lah, untuk next week pun. Okay. Jadi awak akan bagi tahu masalah, awak minta design, awak akan pilih design, semua ni akan berlaku lah. Awak akan rasa benda ni seolah-olah awak buat betul lah bersama-sama grup kawan-kawan awak ni. Nanti saya akan bagi tugasan tu untuk next week pun. Okay. Kemudian awak akan bina interactive version. Okay. Dan ni biasanya kita akan buat prototype lah untuk sebab apa ni, masa pun tak panjang. Okay, jadi awak akan buat prototype. Prototype ni banyak. Nanti awak akan belajar. Maksudnya dalam bab 7 nanti awak akan dikenalkan dengan
istilah low fidelity prototype, high fidelity prototype. Dia ada prototype awak sketch atas kertas pun, kan awak sketch awak punya design atas kertas pun kita panggil prototype. Itu dipanggil low fidelity. Dia ada high fidelity yang berfungsi klik button, ada pergerakan dan sebagainya, itu high fidelity. Itu nanti kita akan belajar chapter 7 lah. Okay, don't worry. Ini saya nak kenalkan je. Kemudian awak akan menilai. Okay, awak akan nilai balik adakah sesuai atau tak sesuai produk ni. Awak akan jumpa user, buat testing dengan user, sepatutnya user test, user pun bagi feedback. Okay. Dan kalau awak tengok, dia semua life cycle ni dia ada loop. Loop ni maksudnya dia boleh berulang-ulang. Contohnya bila awak jumpa masalah, awak design. Awak design 3 design dan sebagainya, awak jumpa user, user kata tak sesuai pun design tu. Mungkin awak kena check balik lah. Ya. Mungkin awak kena check balik lah, adakah awak cari betul tak awak punya analisis tu. Okay. Dan kemudian bila awak dah dapat design sesuai, awak buat prototype. Bila buat prototype, okay, masa last kali awak ada buat penilaian. Masa penilaian ni mungkin user cakap kena tambah lagi menu ataupun dan sebagainya. Awak kena boleh balik ke design dan sebagainya lah untuk hasilkan balik prototype, evaluate balik sampailah awak jumpa final product yang awak nak pasarkan. Okay. So ni sangat penting lah. Interaction design life cycle ni sangat perkara paling utama dalam user centered design dan juga human computer interaction lah. Okay. Ni memang dekat industri semua pakai, majoritinya pakai interaction design life cycle untuk buat produk dia lah. Okay. Kalau awak tengok produk berjaya kat pasaran, awak tengok Foodpanda ke apa-apalah, kebanyakannya dia melalui proses ni. Foodpanda ataupun awak tengok Grab ke apa ke, Agoda dan sebagainya. Okay. Dia bukan hasil idea automatik daripada designer ataupun programmer. Dia melalui proses ni lah. User, design, melalui proses ni untuk sebelum dia berjaya lah. Okay. Okay, next, selain pada ni, nanti detail dia awak akan diajar lah kemudian. Apa saya punya komputer. So yang ni udah baca. Okay, yang penting, ni pun penting tanda dalam buku ataupun kertas lah kalau siapa ada buku lah. Okay, tanda sikit lah. Kategori user ni sangat penting. Okay. Jadi awak kena faham betul-betul sebab awak user centered design. Kalau awak tak faham kategori user, macam mana awak nak buat user centered design tu? Dan kategori user ni saya akan tanyalah, saya beritahu awak, saya akan tanya dalam final exam. Okay. Dan saya tanya tu sebab soalan final exam awak nanti case study, awak kena relate dengan soalan yang ditanya tu lah. Apa domain dia, siapa user dia berbeza lah. Okay. Bergantung pada soalan tu lah. Jadi kita ada primary, secondary, tertiary. Okay. Utama, yang kedua, okay, dan yang ketiga punya ni. Kalau tengok situ memang tak berapa detail lah. Sebab ni nota lama, saya guna nota pensyarah yang sebelum ni. Okay. Jadi awak kena faham siapa pengguna utama awak, siapa pengguna yang kita kata secondary user, siapa tertiary user lah. Okay. Jadi pengguna primary ni adalah pengguna yang pengguna tetap. Maksudnya dia akan dia memang akan menggunakan apps awak secara bila awak buat app, yang ni customer ni memang akan selalu guna apps awak. Contoh kalau awak buat apps untuk kanak-kanak kan, memang kanak-kanak ni akan guna apps awak. Sebagai contoh, okay, kalau Foodpanda, okay, semua pakai Foodpanda kan. Okay, so siapa dia punya primary user dalam apps Foodpanda tu? Di rumah. Tulis kat chat boleh atau ni? Mute saja. Saya tak tengok kat chat. Sekejap saya stop ni. Oh. Stop sharing, stop video. Okay. Apa ni? Terima kasih Ahmad Tolun. Tahu saya dapat anugerah. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay. Foodpanda tadi, kita cakap pasal Foodpanda. Okay, primary user ni, siapa-siapa user yang memang direct menggunakan awak punya apps, sistem atau teknologi lah. Okay, kalau Foodpanda siapa? Cuba type kat ni. Kat chat tu. Primary siapa awak rasa? Orang bujang. Orang bujang, okay, saya terima lah bujang. Semua tolong type kat chat sikit.
budak asrama. Lagi takkan 2 orang je kot yang lain. 48, 49 orang mana ni? Okey. Dia tanya apa? Malas masak. Okey, jadi ni semua adalah pengguna Foodpanda lah kan maksudnya. pengguna Saya Foodpanda. sendiri pun pengguna Foodpanda, saya pun primary user, awak pun primary user. Selain daripada pengguna Foodpanda tu, siapa lagi awak rasa yang direct akan guna apps Foodpanda tu? KFC. Guna tulis. Macam KFC, peniaga semua tu guna. Okey, Amir betul. Okey, jadi primary user satu Amir, adalah kita ni, pengguna ni. Yang kedua adalah dia panggil abang Foodpanda, rider Foodpanda tu lah. Okey, ada kat kakak Amir, kakak abang je. Okey, jadi rider Foodpanda tu adalah primary user. Jadi awak tahu primary ni yang memang akan, kalau boleh katakan awak buat apps, awak buat game ke sistem, dia memang yang banyak masa dia dihabiskan guna apps awak. Okey, automatik dia akan gunalah. Okey, kalau kita buat apps untuk contohnya pesakit kanser contohlah kan, contoh apps untuk pesakit kanser. Jadi yang primary user confirm lah passion tu, betul tak? Yang kedua mungkin doktor yang merawat kanser tu lah yang akan check analisis passion dia dan sebagainya lah. Jadi itu adalah primary user. Kalau secondary user ni, kalau awak tengok dia, okay, dia kata occasionally ataupun dia akan guna melalui orang lain lah. Maksudnya dia ni biasanya secondary user ni dia akan dapat benefit daripada teknologi tu. Okay, tapi kadang-kadang dia guna sendiri, kadang-kadang dia boleh guna, kadang-kadang benefit tu daripada orang lain. Okay, contohlah kalau yang Foodpanda tadi, kan primary user dia adalah pengguna Foodpanda, rider Foodpanda. Kalau secondary ni, okay, contoh saya bagi tahu satu contoh, yang dapat benefit daripada apps Foodpanda tu, dia tak guna apps tu tapi dia pun dapat benefit. Kadang-kadang dia guna tapi dia tak guna pun dapat benefit. Contohnya macam kedai makan. Kedai motor. Okay, primary ni, secondary kedai motor. Okay, sebab kedai motor, sebab apa? Ada idea tak? Boleh tulis chat. Sebab apa kedai motor saya kata secondary? Dia dapat benefit hasil daripada teknologi yang digunakan. Okay, sebab motor Foodpanda kena rider, kena buat maintenance kan, ataupun kena beli motor baru. Jadi kedai jual motor kan, kalau yang tak ada motor dia kena beli motor. Jadi dia dapat benefit lah. Okay, selain daripada tu mungkin programmer yang buat apps, okay, dia dapat upah daripada buat apps tu. Dia mungkin guna, mungkin tak guna kan, dia tak kisah. Okay, kalau Facebook doktor, secondary siapa? Okay, so Facebook salah satu secondary adalah programmer Facebook tu sendiri. Orang yang bukannya token Facebook tu, faham tak? Programmer yang buat programming Facebook, yang buat konten dalam Facebook, dia adalah secondary user. Dia dapat benefit daripada ad Facebook tu kan. Dia mungkin tak guna sepenuhnya macam pengguna Facebook yang betul kan. Sama macam kedai motor tadi, dia tak guna Foodpanda pun tak apa, tapi dia boleh keuntungan kan melalui orang yang guna apps tu sendirilah. Okey, last sekali je tengok nota balik. Okey, tertiary ni so tertiary ni paling senang untuk awak faham. Dia dapat keuntungan lah daripada hasil apps yang awak hasilkan. Okey, kalau Foodpanda tadi ni confirm lah yang tertiary ni adalah token Foodpanda tu lah kan, company yang hasilkan Foodpanda tu. Okey, contohlah kalau awak main Mobile Legends, sebab ramai main Mobile Legends, jadi company Muntun tu adalah tertiary. Sebab dia dapat untung lah bila awak main dan sebagainya, bila dia dapat awak beli diamond ke benda tu, dia dapat untung. Okey, selain daripada contoh Foodpanda tadi, developer, dia bukan developer, dia lebih kepada macam founder dia punya bisnes tu sendirilah. Developer tu mungkin ada programmer dan sebagainya kan, ni dia punya level atas lagi lah, dia punya token dia lah kan. Okey, contoh kalau Foodpanda, selain daripada investor tu, siapa lagi yang dapat untung daripada ni Foodpanda ni, yang untung besar lah daripada Foodpanda ni. Siapa dapat untung? Semua senyap je ni. 3,5 dah. Okey, App Store Foodpanda free je. Pelabur betul. Mungkin yang investor kepada Foodpanda tu dia ada untung lah. Token kedai betul, Asmari betul.
Yang betul-betul teori ni yang betul-betul hasil daripada apps tu dapat membantu ataupun dapat untung besar adalah Foodpanda lah. Foodpanda pun. Okay, kedai makan automatik lah. Kedai makan laku dan sebagainya kan. Okay. Alright. So tu contoh. Kalau macam yang saya kata tadi, apps untuk sakit kanser. Kalau teori user tu, contohnya adalah hospital tu sendiri. Mungkin farmasi yang sediakan obat dan sebagainya lah. Tu contoh. Alright. Kalau yang secondary tadi, contoh lain macam yang tanya Facebook tadi tu, daripada programmer mungkin designer Facebook tu sendiri, orang yang melibatkan design dan sebagainya tu adalah yang akan mendapat untung daripada apps atau sistem yang awak bangunkan. Saya tak share ke? Ilah. Alright, tak apalah. Saya stop video sangat saya. Okay, tak apa. So, alright. Saya rasa tu je, dua benda je saya nak, ada banyak benda kat situ awak boleh baca sebab awak pun ada masa untuk baca. Tak perlulah saya cerita satu. Okay, cuma dua benda tu saya nak awak tekankan, cuba fahamkan. Pertama, ingat balik design life cycle ada empat proses. Okay, saya nak awak cuba tahu dulu, sedar yang ada 4 proses tu. Chapter 7 kita akan go detail lah. Okay, dan satu lagi ada 3 jenis pengguna sebab awak user centered design, awak sembang pasal UCD tapi awak pun tak kenal pun user ni ada 3 jenis. Awak tak boleh nak differentkan primary, secondary dengan tertiary, tak bagus lah untuk subjek ni. Okay, so sebelum kita habiskan, saya tahu semua tak sabar nak habis ni. Okay, tapi sabar je sikit je gitu. Alright. Ada beberapa perkara. Nanti awak baca nota. Lepas tu kalau ada yang tak list yang lagi, tolong list. Tadi saya tengok ada satu group tu dia ada buat satu app. Saya nak ada dua dua apps ataupun dua sistem, tak kisahlah. App sistem ke dua app, dua sistem tak kisah. Okey, yang penting dua lah. Ada satu group tadi buat satu, pastikan ada dua. Ini contoh je, tak mesti awak ikut. Okey. Jadi saya tak cakap pasal stakeholder, saya cakap sikit je. Okey, nanti awak buat dua video pendek. Contohnya kalau ni contoh group satu dia pilih YouTube apps dengan CMB website. Jadi dia ada dua video, dia kena share dan saya harap dua video tu orang berbeza lah yang akan bercakap. Okey, dan dua tu pastikan pendek je, janganlah awak cakap 5-6 minit lah. Buat seringkas mungkin, sesimpel mungkin. Okey, seminit, bawah seminit pun lagi bagus lah sebab kita ada 20 video nanti. Awak semua nak kena tengok lah. Tak perlu nak edit dan sebagainya lah, just cakap je. Tapi kalau awak ada masa, awak nak edit lah. Kalau tak ada masa, awak boleh just suruh kawan awak record dan bercakap je lah. Okay, tapi sebelum bercakap tu, discuss dalam kumpulan. Ingat nanti saya akan tanya wakil-wakil kumpulan tentang komitmen masing-masing lah. Sebab saya tak nak lah ada yang pasif dan sebagainya. Patutnya awak semua aktif lah. Okay? Untuk ni. Dan saya akan tengok, kalau boleh video, pastikan kawan awak yang tak bercakap lagi dalam video sebelum ni, suruhlah dia bercakap. Jangan orang sama je. Daripada video minggu pertama sampai minggu ni orang sama. Kau boleh gila-gila lah kan. Masing-masing ada lah buat program masing-masing. Okay. So nanti contohnya ada dua apps atau apps dengan sistem ni. Jadi ada dua video pendek. Upload 2 kali lah. So bagi tahu siapa stakeholder. Yang stakeholder ni adalah pemegang taruh yang terlibat dalam apps. Contoh YouTube ni siapa? Okay. Daripada pengguna YouTube, designer, programmer, siapa lagi? Pemegang taruh ni orang yang terlibat. Contohnya Uniza. Awak buat website Uniza. Pemegang taruh adalah awak, student, saya, pensyarah, pegawai-pegawai yang ada di jabat tu. Okay. Selain daripada tu siapa lagi kalau awak rasa pemegang taruh? Pemegang taruh ni orang yang terkesan dengan persekitaran apps awak yang awak bangunkan. Contoh kalau macam Uniza ni mungkin komuniti sekitar Uniza ni. Dia ada efek kalau awak buat apa-apa kat Uniza kan. Parent awak, mak ayah pelajar. Pemegang taruh betul. Pemegang taruh adalah mak ayah pelajar. Maksudnya kalau nak buat website Uniza tu sepatutnya dia kena interview ataupun dia kena buat kaji selidik dekat parent-parent ni apa yang dia nak. Website contohlah. Okay. Tak semua orang buat lah tapi sepatutnya lah. Stakeholder ni pemegang taruh. Dan stakeholder ni tak semestinya ada dalam awak punya user kategori tadi lah.
Kalau ada, kalau terlibatlah. Kalau tak perlu terlibat pun tak semestinya. Okey. Dan nanti macam YouTube Ads, nanti awak akan bagi tahu user setiap kategori. Maksudnya nanti awak bagi tahu direct je. Stakeholder siapa, awak beritahu. Primary user siapa, secondary user siapa, tertiary user siapa dalam YouTube Ads ni. Okey, saya akan dengar benda tu. Okey, yang ketiga adalah contoh user centered yang digunakan. Okey, awak boleh beritahu lah untuk membangunkan awak beritahu dalam YouTube ni apa design principle yang digunakan dan dalam 4 fasa tadi digunakan dekat mana awak rasa. Okey, nanti awak bagi tahulah apa yang ni. Just simple, saya rasa sepatutnya dalam 30 to 60 second je ni. Okay. Kemudian pukul 5.30 saya nak semua dah upload supaya kawan-kawan awak boleh tengok lah. Saya boleh tengok, kawan-kawan awak boleh tengok, boleh dapat idea daripada kita ada 20 produk dan daripada 20 produk tu kalau awak betul-betul tengok, saya rasa awak boleh faham lah siapa user, kategori dan sebagainya. Okay, nanti saya akan apa-apa boleh tanya dalam grup macam biasa. Okay, kalau masih keliru, mungkin penjelasan saya tak clear, tanya je dalam grup. Nanti saya akan explain lah dalam grup WhatsApp tu kalau ada apa-apa. Alright, saya rasa tu je. Minggu ni siapa sepatutnya yang kena bagi ni lama sangat saya pun dah lupa dah. Sepatutnya kena bagi macam tazkirah ataupun siapa? Ketuan dia pun lupa tak? Okay, kita tangguh minggu depan lah sebab masa pun dah 3 setengah. Minggu depan bahaya. Oh, kawan-kawan awak tak lupa. Bagus. Awak tak boleh lari lah. Okay, so bahaya minggu depan kita start dengan ni. Saya pun lupa. Nak lama tak buat kelas, saya pun lupa. Kita patutnya start dengan sedikit ni lah. Kata-kata nasihat. Kata-kata pujangga ke, nak bersyair ke apa boleh lah. Minit. Okay. So, kita buat double lah minggu depan. Boleh. Alright. Ada apa-apa sebelum saya ni? Okey ke? Reaction sikit? Okey ke kelas minggu ni? Lama tak buat kelas ni. Saya pun lupa dah dapat kelas macam mana. Okay. Alright. Yang lain okey ke? Tak apalah. Cubalah, awak pun cuba cari momentum awak sendiri. Maksudnya mungkin ada momentum laju, ada momentum yang slow. Bukan kelas saya je. Syarah lain pun macam ni jugalah. Syarah pun, saya pun tengah cari momentum balik. Nak start kelas balik ni. Okay, so kita jumpa minggu depan. Yang penting attendance. Saya harap semua isi attendance lah. Okay. So buat assignment. Apa-apa kita check je. Alright. See you next week. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat.